Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan ya Allah, jika ada pahalanya kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang sudah pergi atau masih hidup. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kepada semua pemimpin kampung masjid di sini yang telah mendahului kita, dikurniakan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat, sebaik-baik ganjaran atas apa sahaja khidmat yang telah dibuatnya hingga menyebabkan kita sampai ke sini pada hari ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ahli-ahli jawatan kuasa masjid, imam, pegawai, serta semua yang hadir pada malam ini. Selalu kita sebut, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Syukur itu satu istilah yang kita kalau ucap terima kasih ke Allah, ucapannya sudah pun diajarkan oleh Allah, iaitu Alhamdulillah. Kita kena ingat selalu itu, syukur, Alhamdulillah. Itu ialah ucapan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan Alhamdulillah itu kita dah tahu. Mengucapkan Alhamdulillah itu juga dipanggil apa dia? Tahmid. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa tak statusnya dalam itu? Zikir, ya, zikir. Alhamdulillah. Ada orang kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, dia dah angkat tangan dah. Apa saja orang nak puji dia, segala puji bagi Allah yang cipta. Indahnya ukiran kau, indahnya ukiran kau. Dia kata alhamdulillahi rabbil alamin. Puji Allah yang mencipta aku dan aku boleh membuat kemahiran ini. Kemasnya rumah yang kau bina dah 10 tahun dah tak ada besar-besar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang memuji dapat pahala, yang kena puji dapat pahala. Tidak pula memang saya, sejarah saya membuat rumah ni udah lebih dah 50 tahun dah. Memulai ke bapa, lepas itu saya buat sendiri. Akhirnya kita nak bagi tahu orang bahawa itulah saya. Jadi kan dia takut dia jadi lain. Sebab itu kita diajar bersyukur itu artinya ucaplah terima kasih. Iaitu lafaz. Lafaz. Praktikalnya pula menambah, menajamkan lagi kemahiran, menambahkan lagi kerajinan untuk melaksanakan kerja. Praktikalnya pula rezeki yang dapat tu pula dibuat macam-macam pula untuk orang ramai. Itu ialah dipanggil syukur dalam praktikal. Tadi syukur dalam lafaz, syukur dalam praktikal. Kita belum lagi habis bercakap mengenai salim, sejahtera. Belum lagi habis, kita masih salim. Salim itu ialah, saya dah sebut, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Abdullah bin Salam, orang Yahudi,
pakar Taurat tu kitab Yahudi lah, pakar. Waktu ini ulangan dia, sampai dah dengar dulu kan ulangan dia. Ketika Nabi Muhammad SAW dikompang-kompang, digendang-gendang, disambut di Madinah, sambut Madinah. Dia ni orang Yahudi, tapi pendeta. Itu bahasa dia zaman dulu, pendeta. Nengok orang ramai-ramai itu, dia menjelit-jelit pula kan. Dia dengar dah cerita ini Nabi akhir zaman, dia dengar. Tapi dia tak pasti lagi ya ke tidak. Dia menjelit-jelit tengah orang gendang-gendang semua tu. Kemudian bila dia menjelit-jelit itu, dia nak dengar, dia nak menengok macam mana rupa Nabi ini bertindak. Semua orang nak mengajak dia, marilah singgah rumah saya, marilah singgah rumah saya, marilah singgah rumah saya. Semua orang ajak. Nabi kata kan. Dia kata tak apa, biar unta aku ni nanti bila aku naik, dia berhenti di mana, situ aku turun, situ aku singgah, itulah aku tidur. Unta tu jalan, berhentilah dia di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, nama sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya? Di situ dia tinggal. Jadi tak macam mana Nabi Muhammad SAW ni berucap. Dia kata, ya ayyuhan nas. Kenapa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia tak sebut ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhan nas. Yang pertama dia kata, wahai manusia. Yang pertama, sebarkan salam. Itu dalam bahasa Melayu je lah. Nabi dah ada cakap bahasa Melayu. Sebarkan salam. Abdullah bin Salam, sebarkan salam. Yang kedua katanya, bina, ikat, rapatkan silaturahim. Dua. Yang ketiga, beri makan orang. Dia tak sebut orang miskin pun, bagi makan orang. Yang ketiga tu lain sikit bunyinya. Solatlah kamu di tengah malam, di waktu orang lain tidur. Itu dia cakap. Bila dia dengar orang tu berucap macam itu, Abdullah bin Salam yang dikata pendeta tu terus masuk Islam. Pasal dia tahu ini Nabi. Tak ada siapa yang kata. Dia nak tengok sendiri, dia nak Nabi. Inilah Nabi. Sebab ucapan pertama dia, sebarkan salam. Arti tak memusuh. Dia tidak kata, ini ada Yahudi ke sini, ada Kristian ke sini, ada. Kita musuhi dia, tangkap dia. Tak itu. Tapi dia kata, sebarkan salam. Kerana dengan salam, dengan sebarkan kesejahteraan, kita ada mulut, gunakan mulut ini untuk mensejahterakan orang. Kita ada lidah, lidah ni gunakan untuk sejahterakan orang. Maka sebab itu kita masih bercakap salim tadi, masih lagi bercakap mengenai keselamatan dan kesejahteraan orang ramai. Jadi ada hadis yang spesifik mengatakan sebar salam itu mengatakan bagi Assalamualaikum. Tapi bila kata absus salam, dia bukan bagi salam. Sebarkan salam artinya kalau kita orang kaya, bagilah makan orang. Itu menyebar salam nama itu. Apalagi kalau kita ada industri, macam mana menyebarkan salam? Orang akan bekerja dengan kita, orang dapat pendapatan. Itu kan penyebaran salam. Tak ada rumah orang, kita buatkan rumah, itu kan sebar salam. Orang mahal nak makan, mahal orang nak makan, kita cari jalan supaya orang dapat makan murah. Itu sebarkan salam. Ini yang kita kata, bila sebarkan salam, dia berlain berhenti dengan bagi salam. Bagi salam dah tentu, Assalamualaikum kata kita 10 kita punya pahala. Menjawab orang tu, Waalaikumsalam, orang tu dapat 30 pahala. Sekadar itu aja. Tetapi bila menyebarkan salam ni, itu saya bagi pengertian tadi, supaya lepas itu dicontoh-contohkanlah yang lain-lain pula. Dicontoh-contohkanlah lain-lain pula. Apa sebarkan salam?
Di sini susah benar orang sini lah. Nak beli gula kena pergi ke Berang. Apa yang kita boleh buat? Sebarkan salam. Kita buat kedai runcit. Itu sebar salam. Susahnya orang nak nunggu teksi dan sebagainya. Kita fikir Grab. Buat Grab. Call, siap bayar. Tak boleh orang tu nanti main-main minta kat kita. Kita kata naik teksi misalnya, minta naik. Harga tentu ada. Yang ini masa panggil dia dah bagi tahu berapa bayar. Bayar nak ke mana. Kemudian datang pula dalam apa nama tu, notis di apa tu disebutkan nombor kereta awak ialah ini, bank jenisnya ini, nombor ini, dia akan sampai 15 minit dari sekarang. Itu sebarkan salam. Ahli jawatan kuasa masjid ni, dia rasa kalau hujan macam mana dia orang ni nak datang ni, lecah daripada ni berusak. Dia pun fikir macam mana nak buat soyo-soyo. Itu penyebaran salam. Oh, dia kata orang perempuan ni macam mana ni, kita ada aircon ni. Orang perempuan komplain panas. Apa beza orang lelaki orang perempuan? Kami orang perempuan ni pakai telekuk. Lagi teruk dia punya wap tu dalam tu. Apa hebatnya orang lelaki tu? Kadang pakai singlet je. Orat dia daripada pusat sampai lutut. Kenapa kami ni buat macam ni? Jawatan kuasa fikir macam mana buat? Bagi otak aircon. Itu memang sebarkan salam. Jadi saya dah bagi contoh apa dia yang dipanggil. Sebab itu Abdullah bin Salam menengok istilah tu je Islam dia. Dia kata ini memang Nabi itu. Bukan orang mengaku Nabi. Memang ini Nabi. Itu aja hadis pertama dia dah Islam. Abdullah bin Salam. Bacalah sejarah Abdullah bin Salam. Saya buka sikit aja. Buka, baca. Jadi kita dah sebut dah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Satu lagi. Sekarang kita belajar apa dia kata? Yang dipanggil apa nama? Muslim yang bagus itu ialah selamat orang keliling daripada lidahnya dan tangannya. Kita dah bahas lidah, caci maki, cerca, fitnah, menurunkan semangat orang. Yang patutnya, saya dah ulang dulu, lidah ni sangat mulia. Tempat keluar hijaiyah, huruf-huruf Arab tu, ujung lidah apa, pangkal lidah, pangkal halqum, ini lidah. Kita gunakan dia untuk meracun orang, maksudnya cucuk orang, bagi lemah semangat orang. Kan? Ada orang nak bertanam sikit, susah menanam ni. Baik tak payah, baik kita pergi pasar je, baik kita pergi kedai je, 10 kilo senang, bawa balik je. Suruh orang sendiri masak. Itu lidah. Apa kerja lidah? Itu bukan bagi semangat. Kena 3 orang cakap macam tu, berhentilah orang tu menanam sayur. Apa kesejahteraan mendapat makanan halal dah tak dapat kerana budak tu dah berhenti menanam sayur. Maka kita kekallah memakan sayur yang tak tahu ujung pangkal siapa nanamnya. Kalau masa saya kecil-kecil dulu, apa namanya, sayur kucai tu kan. Kucai tu la ilaha illallah, air kencing tu dia pencuk tu. Kita berpotong beli. Pasal apa? Kita tidak memberi salam kesejahteraan kepada orang untuk memberikan semangat. Baik, kalau kita pula sebuah pemerintah, majlis daerah kan, apakah tindakan kita untuk menentukan supaya bahan-bahan makanan ni akan memuncah di kawasan kita ni? Tak boleh buat, tak boleh. Kambing ada sini, ayam ada sini, itik ada sini, telur ada sini. Kerana itu memerlukan ada gerakan dari atas yang nak mengajak kita berbuat demikian. Kita cakap apa faedahnya, berapa hari boleh bertelur, kita cakap bagi seronok. Jangan main-main. Ayam ni kalau kita bela, dia boleh datang penyakit hawa tau. Engkau jangan main-main. Engkau bermodal 100,000, datang hawa, mati semua tau. Kata orang tu, awak itu aja ada duit. Baru lepas dapat apa, EPL, itu aja duit awak. Awak baru nak niat, orang tu dah kata macam habis. Allah, tak jadilah saya. Ini contoh di mana
kita kata semua orang mesti menggerakkan satu gerakan, apa dia? Menggerakkan enjin mensejahterakan manusia. Apa alatnya? Ni lidah. Lidah ni alatnya. Apa dia? Kita bagi motivasi, bagi semangat. Bila saya menang, bila saya dapat johan baca Quran, masa itu umur saya 11 tahun di sekolah kebangsaan Sungai Selisih, bertanding kawasan ni. Nama pemulu pada waktu itu Tok Pemulu Tajuddin. Lepas tu dia Datuk Kaya. Lepas je saya menang, dia pun panggil saya, mari Zainal. Kita budak-budak melompatlah pergi kat dia. Dia keluar dari bukitnya, bagi RM1. Belajar baik-baik tau. Sebab cakap itu, cakap dia satu tu, lidah dia tu. Oleh kerana dia orang besar, terngiang-ngiang kat telinga saya, sampai saya meletakkan cakap dia tu, sampai saya sampai ke satu tahap yang saya ada sekarang. Contoh, dia pun tak tahu dia ada cakap tidak dengan saya, dia pun tak tahu. Saya jumpa dia, tu dulu Datuk dapat ni, ya, kata dia gitu aja. Tetapi cakap dia tu melekat ke hati saya. Kita menjadi semangat. Itu yang dikatakan bagaimana guru punya lidah. Bagaimana barang siapa yang lidahnya akan mensejahterakan orang. Tangannya kuasanya. Kalau dia cikgu, kuasa dia cikgu. Kalau dia ketua kampung, kuasanya ketua kampung. Begitulah seterusnya. Panjang sikit cerita tadi, bermula dari syukur, lafaznya alhamdulillah, praktikalnya itu yang saya sebut tadi, contoh-contoh praktikal. Ada yang sedang belajar, ini student ada depan saya. Dia orang sekarang ini dalam keadaan bagaimana orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur kalau boleh pelan semua apa yang orang ajar kat kita tu, menyebabkan kita jadi mahir. Kita boleh jadi mahir. Dan kita menjadi orang yang apabila berdepan saja dengan elektrik tu, kita akan cari jalan agar lampu ni mesti nyala. Tidak nak bergantung nanti penyelia. Apa kita tanya penyelia? Tak. Kalau itu belum mahir. Nunggu penyelia meletih tengok kan. Tapi kalau kita mencari jalan, tak apa, hari ni aku cari, lusa cari, betul lah, lama-lama aku dapat. Orang macam ni, di mana dia bersyukur dengan dia dapat peluang itu dimanfaatkannya. Genggam bara api biar sampai jadi abu. Api kan panas. Kalau tak berani jangan pegang langsung. Tapi kalau berani genggam, sampai padam api itu kita pegang. Melecur lah, panas, ubatlah. Tapi kita dapat menawan api itu, padam. Itu yang kita sebutkan sini. Jadi untuk hari ini kita nak macam mana kesejahteraan itu. Jadi untuk memunculkan kesejahteraan itu, Islam ada istilah yang dipanggil akhlak. Dalam sekolah agama masa kecil-kecil kita panggil pelajaran akhlak. Tapi sebelum akhlak itu kita panggil pelajaran adab. Lepas adab dia naik akhlak. Lepas akhlak dia panggil tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. 3 yang dalam hukum Islam ni. Jadi bila kita belajar, mulanya kita adab. Apa adab tu? Kita mesti belajar macam adab makan, adab minum, adab jumpa orang tua-tua, adab kalau kita naik basikal nampak orang tua-tua berjalan kaki, sampai dekat orang tu, adabnya apa? Turun kejap, assalamualaikum pakcik, minta izin, faham naik. Itu sampai macam tu adab masa kita kecil-kecil dulu belajar. Lepas itu pergi akhlak, dia naik tinggi sikit. Jadi akhlak ini bila disebut akhlak ini, hadis yang malam ni, hadis yang kita nak belajar malam ni, hadis ke-6 hadis ke-6 ni menyebutkan, ini hadis baru daripada Abu Hurairah, dia bersabda, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. Untuk melahirkan kesejahteraan dalam masyarakat, jangan berhasad dengki. Orang putih kata jealous. Jangan berhasad dengki. Hasad
al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan amal-amal yang kita dah buat tu, dimakannya seperti mana api membakar kayu-kayu kering, daun-daun kering. Cuba ambil daun kering itu, kayu kering, bakar, habis. Macam itulah hasad tu memakan amal. Jadi oleh kerana itu jangan hasad. Nampak? Ini akhlak yang diajar oleh Islam. Sebab itu kalau kita tengok, kita pergi kepada bagaimana akhlak kita menjawab bila Islamophobia, orang bakar Quran. Macam mana? Apakah kita berakhlak kasar juga? Kita bakar pula kitab dia, kita bakar kedutaan dia. Apakah begitu? Akhlak Quran. Malaysia macam mana? Saya tengok dalam satu komentator yang dibuat di dunia keluar, dia kata kita berasa bangga kerana Malaysia telah memberitahu bahawa kita akan mencetak 1 juta Al-Quran untuk diedarkan kepada orang ramai. Oh, kau bakar satu, kami cetak 1 juta. Takut orang tu. Ini kacau ni. Macam sungai Quran ni masuk. Ada pula satu ulama Amerika, dia kata ulama Amerika memang dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara mukjizat Al-Quran ni kata dia ialah dianya mudah dihafaz. Masa itu katanya hafiz Al-Quran ni pergi perang jihad, mati. Maka dibanyakkan lagi orang yang menghafal Quran ni, supaya Quran yang ada di hati banyak orang. Maka kata ulama daripada Amerika ni, Injil kalau dibakar, Taurat kalau dibakar, kitab-kitab lain kalau dibakar, hancur habis. Tetapi kita nak ingatkan, kata dia, Al-Quran ni engkau bakar hari ni, esok kami boleh cetak lagi, kerana yang menghafal Quran ini cukup banyak dalam dunia. Jangan main-main. Macam mana orang menjawab? Kalau kita elok awak parang aja, begitu cakap pinggang, awak mengah. Nampak macam mana orang menjawab. Saya perhati, Allah bagi hidayah. Risau awak bagaimana itu? Dicetaknya betul 1 juta ni kan? Jangan main-main. Habis semua orang dapat 1 orang Quran ni kita boleh tafsir dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Itali, dalam bahasa apa pun kita boleh cetak. Dia punya reti tu dipanggil tafsir. Berapa banyak orang-orang yang belajar Quran cadang nak mencari kesalahan, tetapi dia jadi Islam. Menjadi Islam. Ada seorang yang menulis, dia dulu mula belajar, dia ingat nak mencari apa silap pun. Akhirnya dia kata, satu masa nanti, saya lupa namanya, semua orang akan belajar Al-Quran. Dia kata, seorang orientalis dipanggil. Satu masa nanti orang semua akan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, kerana Al-Quran ini sahih bukan daripada manusia dia ciptaan. Dia ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali balik semula tadi, kalau kita berhasad dengan orang tu, maka kita pun jahil, kita akan balas dia. Tetapi di sini dia kata kita jangan hasad. Jangan hasad dengki antara satu sama yang lain. Nampak? Itu akhlak Islam yang nak menzahirkan kesejahteraan. Jangan hal. Tapi ada pula yang disuruh, apa dia? Munafasah. Apa dia tu munafasah? Aku ingin macam dia. Itu disuruh. Aku ingin macam orang tu.
Ada istilah lain juga, tapi kita boleh nak pakai, kita bunyi-bunyi macam ni. Artinya bukan aku nak jadi macam itulah. Bersungguh-sungguh kita belajar, aku nak jadi macam itu, ya. Jadi itu yang kedua. Yang kedua, janganlah kamu sebagai pembeli. Ini satu. Tengok dia nak menyebutkan betapa perangai orang Islam tu patutnya macam ini, kan? Apa dia kata? Janganlah kamu sebagai pembeli pura-pura menawarkan harga tinggi dengan tujuan memperdaya orang lain supaya membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Faham tu kan? Saya faham tu kan? Kita nak jual tanah. Saya nak jual tanah pada satu orang. Kemudian ada 2-3 orang kat situ. Kita pakat satu orang berlakon supaya harga ni tinggi. Saya kata, saya nak jual tanah. Boleh ada berapa harganya, orang tu kata. Dia kata 200,000. Dia pun kawan dia kata, saya boleh beli tu kalau 250,000 saya bayar. Dilakonkannya supaya supaya orang tu nanti menawarkan lebih tinggi. Itu pun tak boleh. Itu panggil strategi, kan? Strategi tu dipanggil kawan supaya berlakon. Itu tak boleh rupanya. Bayang tu. Tak boleh. Sampai macam itu Islam menjaga kesejahteraan tu, supaya orang Islam ni aman betul lah. Harga tinggi. Jadi oleh kerana demikian, ini kita nak menceritakan bagaimana, ya, bagaimana Islam itu menjaga umat dia supaya menjadikan Islam ini alat untuk mensejahterakan orang. Sejahtera, ya. Kemudian kita baca laju je. Ketiga, janganlah kamu benci-membenci atau bermusuhan. Itu dia. Ini saya rasa saya tak payahlah terjemah banyak-banyak. Nak bagi tahu, Nabi kata, jangan kamu benci-membenci, jangan kamu bermusuhan. Jadi kalau ada rasa kita bencikan orang tu, cepatlah. Kenapa engkau benci dia? Orang hitam mana? Tahukah awak yang menghitamkan dia itu siapa? Maka kalau awak benci dia itu hitam, maka awak benci tukang buat dia. Tukang buatnya yang mencipta dia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita teringat itu, tak boleh lah, ini ciptaan Allah. Ini contoh aja supaya senang faham. Bukan itu yang saya nak sampaikan, ya. Kenapa benci? Bodoh benar. Dah puas hati ngajarnya, bodoh benar. Jangan macam itu. Tak boleh membenci. Ini ialah hamba Allah, dicipta oleh Allah. Kadang-kadang yang bodoh benar tu, kita cerdik benar masuk universiti, yang dia tu kita kata bodoh benar. Tapi bila suruh dia bertukar, dia pandai benar bertukar. Menghafal-ngapal, memang dia tak pandai. Matematik ni, tak reti dia. Tapi suruh bertukar, dipanggil dalam bahasa Inggeris hand on. Dia adalah nombor 1. Dah keluar buat universiti besok, jumpa dengan budak ni dah ada kilang almari. Kilang buat meja sekolah. Jumpa dengan dia, awak dulu cerdik sangat, pegawai kerajaan dia. Gaji jusasi 15,000 gaji. Hebat benar lah tu. Orang ni sebulan pendapatan dia 780,000. Ambil kau. Balas dia Allah satu gitu je. Jadi jangan cepat menghukum. Kita bukannya penghukum, kita ialah orang yang da'i, pendakwah. Jadi jangan sekali-kali kita ada benci ataupun ada semangat bermusuh. Kita rasa kita nak marahkan orang tu. Itu ialah bibit bermusuh. Jadi kita istighfar, astagfirullahaladzim. Makin getik kita dengan orang tu, selalu kita bersalam dengan dia. Mudah kan nak buat macam tu? Itulah sahabat-sahabat yang diajar oleh Nabi. Dengan sahabatnya yang lebih kurang 10,000 orang itulah tersebarnya Islam seluruh dunia. Jenisnya jenis itu. 10,000 macam sejuta dia punya perangai. Antara seorang tu, dia punya kebaikan tu macam 100 orang.
kebolehannya macam 100 orang. Apa pasal? Kerana dia diajar melihat orang tu ini ciptaan Allah. Pergi dia ke pergi orang ni ke Afrika Selatan. Macam mana rupa orang Afrika? Kalau dia sampai-sampai, ya Allah teruknya orang ni, habis balik dia. Tapi sampai situ, wih, orang ni dah macam ini mukanya, garang kau main, nak bertumbuk je kerjanya. Macam mana aku nak masuk? Jadi dalam hati dia, aku tawan dia orang ni, baru puas hati aku. Dia punya degil tu, nak aku tawan dia orang ni. Akhirnya orang tu mengikut semua, belajar pakai serban, belajar semayang. Dia pula jadi ulama di situ. Apa-apa hal orang bertanya dekat dia. Orang ni tu saiznya bukan macam kita tau. Saiznya saya tengok di Kuala Lumpur tu, kalau dia orang yang meragam-meragam tu 3-4 orang boleh nak pegang. Baru dapat. Bukan besar orang. Besar orang ni. Tapi orang-orang Arab, sahabat-sahabat Nabi ni, pergi usap kepala dia. Dia ikut cakap. Pasal apa? Orang ni orang yang mengikut sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca banyak sejarah Nabi, ya. Jadi oleh kerana itu kita sebut tadi itu yang ketiga dah tu, ya. Keempat, janganlah kamu putuskan hubungan mesra dan pulau memulau sesama sendiri. Ini nampak ni Nabi ajar. Jadi kalau kita hendak menjadi umat Islam yang mensejahterakan orang, kita jangan putuskan hubungan mesra. Artinya kita disuruh mesra aja. Pasal itu Nabi kata senyum itu sedekah. Bila jumpa orang tu, jangan dimasam ke muka tu, disenyumkan dah. Sebab orang yang depan kita tu menengok kita senyum tu, rasa lega dia lah. Kalau nengok masam tu dia takut. Jadi ini yang disebutkan, ini yang dipanggil tadi mula adab, akhlak, tasawuf. Tasawuf. Orang kalau dah tasawuf ni lagi tinggi lah. Bila nampak orang tu berjudi ramai-ramai tu, tunduk dia. Ya Allah, ya Tuhan, aku kalau berjudi buruk benar aku ni, pasal aku tahu hukum berjudi. Budak-budak tu berjudi, dia pun tahu hukum tu. Dia bukan ada dididik orang tu. Hukum makna aku, dia lebih mulia dari aku. Macam itu dia berfikir. Bukan kita kata, ya Allah teruknya budak-budak ni. Bukan macam itu. Jadi cara orang-orang tasawuf berfikir, ya. Nombor 5, janganlah kamu sebagai penjual memotong jalan penjualan yang lain. Jangan kamu melakukan perkara-perkara yang keji itu, tetapi hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Ini bab berjual pula. Tidak masuk penjaga dah ni. Kalau berjual, ya, janganlah kamu potong jalan. Tak faham lah tu, potong jalan, faham lah. Potong jalan, faham lah tu. Macam mana potong jalan, ya. Sepertilah juga haram meminang atas pinangan orang lain. Orang nak minang, perempuan tu, kita datang minang. Bukan makruh tau, haram. Jadi macam itu juga lah ini. Jadi dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk menzahirkan kesejahteraan tadi. Cantik benarlah Islam ni. Kerana jangan kamu buat semua apa yang disebutkan tadi 556 tu. Hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin yang mengucap 2 kalimah syahadat itu bersaudara. Jadi bila saudara tu susah, dah jadi kewajipan kita menolong. Sebab itu nak kahwin orang tu anaknya, dijemputnya kita, wajib pula kita datang. Kan ada hadis nanti, ada hadisnya nak menggambarkan bagaimana sebenarnya persaudaraan itu patut wujud. Wajib tu datang ni. Daripada masa saya kecil-kecil dulu lagi, ya, bila ada orang kenuri kahwin, mak saya tu masukkan beras tu dalam sapu tangan yang 4 segi bulat tu. Satu pot agaknya, satu pot. Kemudian diikat sini,
ikat sini, itu dibawa 2 biji kelapa, bawa ke rumah kahwin. Masa itu saya tengok masyarakat tidak dilaburkan semua tu kan, apa nama, kelapa-kelapa tu, beras-beras tu dimasak kat situ. Siapa masaknya? Dia memang tu masaknya. Tak ada catering lagi, tak ada caterer. Budak-budak macam kami ni, apa kerja kami? Masuk pinggan, sabun cap tapak. Bayang kan? Latih pinggan katil. Itulah kerja kita. Masa dia orang kecil-kecil masih ada lagi tu. Sekarang caterer tak ada lagi dah. Tak tahu masuk pinggan dah. Megang genyi dah. Kotor. Mak kita dulu jatuh, kuih tu jatuh ke bawah, berambil tu, bertapuk makan. Sekarang dia jatuh, kotor, jangan usik lagi, tinggalkan situ. Nampak? Nah, itu dipanggil adab tadi tu. Adab tu dah tak ada berapa ada lagi sama-sama dengan kita. Jadi itu saja untuk malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan sikit dalam otak kita, tugas kita ni menyebarkan kesejahteraan. Buang sampah di tengah jalan, jihad fisabilillah. Sebesar jihad, perang. Sekecil-kecil jihad, ambil duri tengah jalan, capakkan tepi jalan supaya orang lalu lalang, itu juga jihad. Jadi kesejahteraan ni ajaran Nabi, ajaran Islam. Islam salim muslim, kan? Jadi sebagai muslim, pengamal agama, inilah amalan-amalan yang patut kita buat. Kita belajar, kita perlahan-lahan nak buat. Nak belajar tu, nak buat tu terganggu, nak buat tu, itu namanya jihad. Kesungguhan kita dalam menentukan, ianya dapat berjaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shallallahul azim.